InsyaAllah, bismillah. So kita akan mulakan dengan recap, untuk remind, untuk refresh beberapa benda yang kita sebut dalam daurah yang lepas. Kalau kita ingat balik, dimulakan dengan gambaran-gambaran syurga kan. Gambaran-gambaran syurga yang sepatutnya mengujakan kita dan men-trigger kemahuan yang kuat untuk kita ke sana lah. That's our final destination, insya-Allah. Dan satu benda yang ditekankan adalah daripada ayat-ayat syurga dalam Quran sendiri, iaitu Allah directly kait dengan amal. Masuklah syurga dengan apa yang kamu amalkan dan sebagainya. Kemudian kita bincang juga tuntutan, 4 kategori tuntunan. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah yang kita dah bincang sebelum ni kan, level individu dengan Allah SWT, level tanggungjawab terhadap masyarakat ataupun orang sekeliling, level sistem dalam negara dan juga beyond negara, jihad dan sebagainya. Dan kita ada bincang juga amalan-amalan yang termasuk dalam kategori ubudiyah dan amalan-amalan yang dalam kategori tugas khalifah. Salah satu benda yang kita establish iaitu konsep tarbiyah tu sendiri, especially bila para sahabat yang ditarbiyah bukan sekadar hanya nak jadi soleh, tapi untuk bawa Islam ke, dakwah Islam ke serata alam. Sebab tu sistem dia mempersiapkan dia tu bukan biasa-biasa, tapi jadi orang yang insya-Allah hebat. Dan towards the end perbincangan kita tu, kita membincangkan lah kan, yang bagi yang ingin dilatih untuk menjadi jundi, sistem usrah tu sepatutnya membina disiplin amal jama'i ataupun amal berjemaah. Dan bagi yang ingin menjadi aktivis, usrah tu sepatutnya boleh menjadi medan untuk berbincang, untuk remind amal-amal di medan lah, yang sepatutnya menjadi sumber kekuatan, sumber motivasi, sumber istiqamah untuk berada di medan amal, insya-Allah. Kita ada sebut juga conceptually apa kaitan antara pembinaan jundi tu dengan sistem tarbiyah dan dengan gambaran besar. So just to refresh, marhalah tarbiyah ataupun fasa-fasa dalam tarbiyah ni, which is part of cerita sistem tarbiyah sendiri, yang which is subset of metodologi perubahan untuk akhirnya capai gagasan dakwah yang besar tu. Seperti mana Alma sebut dalam risalah tadi, hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah, itu end goal dia. Dan maratib amal itulah yang kita kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 individu, keluarga, masyarakat dan semuanya, itulah stages of amal. Dan untuk possible untuk buat amal tu perlulah jundi yang bersama dengan soft, yang mara ke hadapan, perlu kualiti itu. Dan fasa-fasa dalam tarbiyah ni melatih aspek disiplin, aspek amal jama'i dan aspek kualiti karakter yang rujuk kepada 10 muasafat. Dan adakah kita makin jaga masa, harisun ala waqtihi, adakah kita makin qawil jismi, makin mampu buat kerja-kerja nafi'an li ghairihi, makin bermanfaat untuk orang dan sebagainya. Kita ada sebut juga as personal dalam sistem ni kita akan ada kapasiti yang serentak. Satu, sebagai ahli tarbiyah kita ni sedang dibina menjadi jundi dan ada proses dia. Seboleh mungkin at a certain point kita juga membina jundi yang lain. Maknanya kalau kita dah start bawa usrah, membina dia, kita ideally juga serentak dengan itu ada medan amal masing-masing. Biasanya fokus-fokus yang tertentu lah. Kalau kat bawah tadi, ataupun tak tahu lah sampai pukul apa, Hidayah Center salah satu medan amal kan. Dan banyak lagi medan amal lain di sekolah, di IPT, masyarakat dan sebagainya. Dan kapasiti membina penggerak ni adalah untuk mengajak orang-orang lain yang berbeza dengan jundi tu. Dia masuk sistem untuk dibina kapasiti jundi tu, tetapi paling tidak kalau orang yang tak boleh ke situ pun dia dibawa bersama untuk jadi penggerak-penggerak dakwah, aktivis-aktivis dakwah. Kita dah sebut juga last time,
wasilah tarbiyah kita ni, bi'id usrah, bi'id daurah macam ni dan yang lain, dia ada 3 komponen serentak lah, secara sedar atau tak. Dia ada komponen bahan, iaitu untuk menyatukan kefahaman. Dia ada juga pelatihan disiplin itu, which is part of disiplin amal jama'i, melatih komitmen, mampu tak untuk komit benda yang berkala. Setiap minggu ada benda, setiap bulan ada benda, setiap tahun ada benda. Dan hopefully mu'ayyashah. Of course, incidentally kita ni tak ramai Yang ni lagi lah, nak kata bukan sekadar tak ramai seorang hopefully over time, kalau kita buat kerja mencari orang dan sebagainya, yang terkumpul dan pool tu makin ramai. Dan aspek yang ketiga tu makin crucial lah, kemampuan untuk kita saling memahami, saling membantu dan sebagainya. Kalau semalam daurah student UIA kat sini, adalah dalam 25 orang dari berapa grup usrah yang berbeza. So bila kita cakap mu'ayyashah tu, sebab dalam grup usrah tu biasanya sesama dia orang dah mu'ayyashah dah, tapi kadang-kadang kalau tak adalah yang mengumpulkan sebulan sekali tu, dia tak kenal pun usrah lain, siapa, apa orangnya, macam mana dan sebagainya. So sebab tu kalau yang kita buat daurah kat sini ni, kita cuba daurah tu bermalam, daripada Jumaat petang bermalam sampai Sabtu tengah hari. Maknanya daripada Sabtu pagi sampai tengah hari ni macam kita ni lah daurah. Yang petang tu kumpul just tunggu malam. Malam tu biasanya kita panggil syuyuh, senior-senior dalam dakwah, nak cerita pengalaman dan sebagainya. Sembang-sembang, tidur, lepas subuh main-main kat taman kat depan tu. So itu untuk aspek mu'ayyashah lah. Maknanya aspek tu critical sebenarnya for our long term, sebab especially dalam perjalanan benda ni, kadang-kadang ada cabaran yang susah kita nak relate dengan orang yang tak melalui benda yang sama. Macam dia pun tak faham, kau apa benda kau buat ni kan, macam. So bila kita nak share, nak live the burden tu, kalau tak adalah ikhwah-ikhwah lain yang sama-sama melalui benda yang sama tu untuk benda tu, kadang-kadang it can be challenging lah. Kalau cerita kat orang lain, dia lagi tak faham. Tak yalah, susahkan diri kan. So macam tu pula advice dia nanti kan. Okay, now itu revise So mission statement kita, ini sambungan sedikit lah. So kita dalam proses kita ni untuk apa? So kita ambil benda ni balik Kita nak hopefully ditarbiah seperti mana para sahabat ditarbiah lah, untuk at a certain point in the future kita mampu untuk menggalas tugas dakwah ni, dan hopefully kita antara rantaian yang sampai ke satu sekalian alam, insyaAllah. Hujung tu Allah dah janji, malah Allah dah garanti, at the end Islam akan menang. The only question is, from now until then tu, nama kita termasuk tak dalam orang yang menyumbang? So that's the only question lah. Dan akan berbeza lah bila kita balik jumpa Allah SWT nanti, dalam keadaan kalau kita just observer di tepi, dengan hopefully kita ada sumbangan yang direct na'udzubillah kalau orang yang dia pula jadi penghalangan, itu na'udzubillah lah. Now ni satu hadis, family hadis ni, iza kharaja salasatun fi safar falyu'ammiru ahadahum. Kalau ada 3 orang bermusafir, kalau kamu bermusafir 3 orang, hendaklah seorang daripada kamu tu dilantik jadi ketua tapi ni struktur bahasa Melayu, bahasa Arab itu terbalik kan. Iza kharaja, kalau kamu keluar, salah satu 3 orang fi safar, dalam musafir, falyu'ammiru, lantiklah sebagai amir, sebagai ketua, ahadahum, seorang daripada mereka familiar, pernah dengar? Tak pernah? Kalau hadis ni macam direct instruction Kalau berjalan 3 orang, kena lantik ketua. Benda ni menggambarkan konteks berjemaah tu.
konteks berjamaah tu dia bukan cakap kalau nak musafir dia 3 orang. Sebab setengah kita macam bila anggap berjamaah tu beramai. So macam nak jalan ramai. Dia bukan macam tu. Dia bila lantik ketua tu baru dikira berjamaah. Maknanya siapa leader ketua, siapa musafir ni, siapa dah lantik ketua ke? Dia itu. Sebab once lantik ketua, dia jadi ada, so apa-apa pun refer ketua tu lah. Kalau tak, semua buat kepala sendiri kan. So berjamaah tu begitu kan. Macam kita kata solat berjamaah, solat berjamaah tu bukan solat ramai-ramai kan. Macam okey, kumpul-kumpul ramai solat masing-masing. Dia bukan tu. Dia ada imam, ada makmum. So bila ada imam, ada makmum, dia ada cabaran lah bagi setengah orang. Dia minat baca Baqarah kan, imam tu baca Qul Huwallah, so dia tension lah. Dia memang dah rokok, dia kata aku tak habis kan. So tapi bila solat berjamaah, dia jadi macam dah siapa suruh, dah jadi imam, ikutlah dia kan. Of course biasanya orang terbalik lah kan, imam Baqarah, kita Qul Huwallah kan. Tapi ada juga kes yang macam, yelah orang tu dia rukuk lambat kan, maksudnya bila tu kan. So dalam konteks itulah, apatah lagi kalau semua orang passionate, apatah lagi semua orang ada leadership quality. So masing-masing akan ada idea yang benar-benar dan sebagainya, tapi how to deal dalam struktur itu kan. So kalau kita bermusafir dah lantik ketua, dah kalau kita kata okay, ada pandangan ketua decide. So tak boleh lah still kalau ketua kata tak nak, macam kalau orang still nak rebel, then dia implikasi benda ni tak ada. So that's where bila kita kata now hadis ni dia jadikan hujah sebab dia kata dalam Islam ni even just nak berjalan pun Nabi kata kena ada ketua, apatah lagi nak buat kerja yang lebih besar. Faham dia punya analogi tu? Maksudnya kalau even just nak travel pun you have to know siapa ketua ni, so that dia ada hierarchy dia, dan kalau nak buat decision ke jom kita berhenti kat mana pun, dia akan relay tu ketua dan semua follow lah what is the final decision. So apatah lagi kita kata dakwah yang nak capai macam-macam ni, lagi tak logik lah kalau tak terpakai arahan itu kan. So that's the ini. Sebenarnya kalau pembincang pasal amal jamaah ataupun amal jemaah ni, sebab hari ni saya taklah intent ke situ sangat, tapi hadis ni je lah nak ceritakan sebab dia nak relate dengan biasa quality yang kita nak bina tu, quality orang yang mampu bekerja secara organisasi. Tu ada words lah, bila kata ada imam dan makmum, dia organised kan, dia organised. Ada satu hadis lagi pasal berjemaah ni, kalau siapa yang pernah dengar hadis ni, ada sahabat ni, tak ingat perang mana, rasanya macam perang sebab dia macam dalam camp ni waktu subuh so dah waktu tu dia solat subuh, lepas tu dia pergi ke masjid ataupun tempat orang tempat berkumpulnya semua Nabi dengan para sahabat. Dia sampai situ rupanya Nabi dengan para sahabat sedang solat subuh lah. So dia tunggu kenapa dia tak join, kan dia dah solat kan. Lepas tu habis solat, Nabi perasan ada dua orang kat belakang, so dia suruh sahabat ni panggil lah. Bila kena panggil tu dah cuak kan. Biasa kena panggil style macam tu macam ada lah benda tak kena kan. So bila sampai, Nabi tanya direct kan, kenapa tak join sekali? Boleh agak jawapan dia? Logik lah, dia kata kita orang dah solat dah kat kemah sebelum datang ni kan. Pernah dengar dia ni? Pernah dengar jawapan dia? Nabi kata kalau dalam situasi tu lah, maksudnya bila dia sampai tempat masjid ke apa, orang tengah solat, dia kata kena join juga, dan itu jadi solat sunat. Maknanya join jadi makmum, tapi solat sunat. Dia bukanlah solat ulang 2 kali pula solat subuh tu. So hadis ni quite interesting dalam konteks kenapa sampai gitu So first pernah dengar hadis tu? Kalau tak pernah dengar mungkin tak tahulah macam tu Saya pernah dimuhasabah pasal hadis ni. Pernah baca hadis ni dalam buku fikah lama dah. Tapi first time di reflect lah, maknanya Allah takdirkan masa tu saya pergi Kota Selak Czech Republic. Rasanya Czech Republic. Pergi Czech Republic, lepas tu sampai masa tu roughly masa Zuhur lah. Lepas tu kita cari masjid. Adalah 4-5 orang kita orang ni, bawa beg besar-besar, pergi masjid. Lepas tu
Kita pun ambil duduk solat berjamaah sama kita 4-5 orang. Lepas tu habis tu kita lepak sekejap kat belakang ambil kan, ambil nafas sikit sebab berjalan tadi kan. Tiba-tiba azan asar. Tapi sebab kita musafir, kita dah jamak kasar lah. So, okey tak apalah. Lepas tu ramai lah orang datang, lepas tu dia solat. Tiba-tiba ada pakcik tu datang. Bukan pakcik lah, brother tu datang. Dan ada language barrier jugalah, dia orang Czech Republic kan. Tapi dia macam broken English lah. Dia kata, solat kan, jemaah. Dia kata, already. Dia kata, even. Masa tu first time saya terdetik, betul lah hadis tu. Maknanya kalau kita berada di tempat yang solat berjemaah, memang kita kena join, tapi kita just solat sunat lah, solat sunat. So dalam Islam ni dia macam amat mementingkan, maknanya kalau ada berjemaah yang sedang berlangsung, dia tak boleh ada orang yang macam buat kerja lain. Macam dia boleh menimbulkan fitnah ni, dia tak bersama ni tak nak ikut imam ni ke apa-apalah, maknanya dia, benda tu nak ditutup. So tu quite interesting dalam konteks kita ni amat, maknanya core apa kata? Ni belum nak cakap yang hadis ni mungkin lagi famous kot. Nabi pernah cakap, macam mana bahasa dia, kalau ikut hati ni kalau dibahasakan bahasa Melayu lepas solat tu dia kata, kalau ikut hati aku nak je suruh siapa yang lain yang ganti aku jadi imam, aku nak cari rumah siapa yang tak keluar datang solat kat masjid ni, aku nak bakar dengan rumah-rumah tu sekali, bakar rumah dengan dia sekali, macam tu lah. Pernah dengar hadis tu? Tapi hadis ni untuk lelaki lah, sebab lelaki sepatutnya pergi masjid kan. Now dia quite interesting lah, sebab on one hand solat berjamaah ni dia sunat muakkad lah, dia bukan wajib. Tapi Nabi macam tak puas hati sungguh dengan orang tak datang tau. Dia macam kesalahan besar, So kehidupan umat Islam ni macam amat dilatih dalam konteks berjemaah tu sampai macam tu sekali lah. Hence dia represent dalam kehidupan yang lebih besar. Maksudnya kalau kita tengok semua kisah-kisah bagaimana masyarakat Islam Madinah tu dilatih, memang dia dilatih macam kehidupan begitu dan dia begitu. Satu lagi hadis kalau yang familiar pasal, kalau dalam Quran familiar kisah burung hudhud dengan Nabi Sulaiman. Pernah dengar kisah tu? Surah apa Rasanya macam satu tempat je surah ayat pasal burung hudhud ni. Ke burung hudhud pun tak pernah dengar? Tak tahu lah burung hudhud ni apa, burung belatuk ke burung apa. Tak ingat burung apa, sebab dalam Quran memang hudhud lah. Tak pernah lah? Semua tak pernah? Tak ingat? Okey, Nabi Sulaiman tahu kan? Nabi Sulaiman dia boleh cakap dengan binatang kan? So ketika tu Nabi Sulaiman kumpulkan semua binatang lah basically. Lepas tu dia tanya, mana burung hudhud ni? Kalau dia tak bawa alasan yang kukuh ni adus aku sembelih ni. Burung hudhud tu lambat rupanya sebab dia nampak yang kalau kita nama dalam Quran tak sebut nama Puteri Balqis tu, dia nampak penduduk apa Puteri Balqis ni, tahu kan yang episod yang lepas tu yang istana dipindah lah apa semua kan. Dia start dengan burung tu, dia perasan ada penduduk ni dia orang sembah something macam tu lah. So dia terlambat sebab dia nampak ni apa benda pula ni kan. So dia bawa kita tu Tapi sebelum dia sampai dan dia bagi justifikasi tu, dan lepas tu dimaafkan lah. Tapi sebelum dia sampai tu, maksudnya kalau kita baca macam asal dahsyat sangat nak sembelih tak lambat sampai perhimpunan kan. So ini semua isu-isu disiplin lah. Maknanya isu disiplin ni macam part and parcel of, kita akan nampak kisah dia begitu macamnya Muslim ni amat dilatih dia punya disiplin dia begitu. Kalau kita kata sekarang waktu perhimpunan kena ada on time lah. Kalau nak sembelih yalah burung boleh lah sembelih buat makan kan, tak tahu lah. Tapi begitu So ini semua benda-benda yang amat dilatih. Kalau para sahabat pun begitu Kalau kita kata tak apa, kisahnya banyak, tapi point dia established. So bila kita cakap pasal konteks disiplin amal jama'i atau amal berjamaah asas daripada tu sebelum kita nak cerita benda ni, sebab tu sebelum saya cerita benda ni sebenarnya dah ada cerita lain sebelum tu dia kena, orang tu dah berjiwa da'i dah, berjiwa dakwah.
dia tak boleh jam benda tu. Maknanya kita orang yang dakwah pun tak nak tiba-tiba kena berjemaah, dia tak masuk. Sebab justifikasi atas kefahaman kenapa perlu sangat berjemaah ni, dia sebab dakwah tu memerlukan itu. Asas daripada ini adalah kemahuan yang kuat untuk beramal. Maknanya macam kita cakap sebab tu, macam cerita itu pasal syurga tu menuntut amal. Dan kita nak amal apa sehingga kita rasa macam kita kena jadi pendakwah. Dan lepas tu baru datang, oh dakwah ni kalau betul nak capai ke hujung, dia kena berjemaah, dia kena tersusun, dia kena structured. Sebab tu saya tulis jiwa da'i bukan orang yang buat kerja dakwah. Faham beza tak? Orang yang buat kerja dakwah, maknanya physically dia buat kerja dakwah, okey, bagus. Tapi jiwa da'i ni di dalam tu yang mempush dia. Maknanya kalau orang yang berdakwah ni sebab dia care pasal orang. Okey, macam mana? Kalau orang yang berdakwah purely sebab nak buat kerja dakwah, mungkin dia dah dakwah dengan seorang, lepas tu dah penat, dia rasa dia dah buat kerja dah. Tapi kalau orang yang care pasal orang, dia still rasa insufficient. Dia macam orang yang turun gelendangan ke apa, kadang-kadang dia care pasal orang tu. Dalam keadaan dia sedar dia hanya sempat santuni 4-5 orang dan dia nampak lagi gambar. So hati dia tak puas. Faham? Hati dia rasa macam tak settle. Bukan balik tu, kau dah tolong 4-5 orang. Dia bukan macam tu. Tu beza. Macam Rasulullah SAW, dia dapat Abu Bakar ni, dia bukan 5 orang jadi lah. Dia bukan macam tu. Dia kesiankan semua orang kan. Sebab tu yang tu penting. Maknanya kita yang rasa tadi awal tu penting. Kita akan rasa macam nak selesai semua orang. Hence baru nampak macam memang kita kena ramai-ramai buat kerja ni. Kena tersusun, kena structure dan sebagainya. Semua benda ni core dia sekali adalah iman tu sendiri, ikhlas dan faham lah. Iman tu akan menyebabkan kita nak syurga apa macam tadi, push kita untuk beramal. Ikhlas tu menyebabkan kita sanggup beramal tu walaupun dia susah sikit. Dan faham tu yang akan menyebabkan tersusunnya amal tu lah. Dia bukan terpecah-pecah, bukan ala kadar dan sebagainya. Untuk mampu buat semua benda ni pula, kalau based on stages amal tadi, dua yang paling core adalah individu dan keluarga. Itu support system yang paling basic lah. Kalau keluarga pun tak supportive, susah lah, susah nak survive. Dan as individu tu ada 10 sifat tu. 10 sifat tu lah yang akan memungkinkan boleh. Familiar ke 10 sifat tu? Sebab tak ada dalam slide ni, tapi familiar. Yang biasa orang sebut sebagai 10 muasafat. Kalau Google ada lah macam. Just nak tengok kita ada tak? Salimul akidah, insya-Allah ada. Sejahtera akidah kan, bukan tahbonda mengapu dia percaya benda-benda bukan. Sahihul ibadah, bukan just buat ibadah tapi sahihul ibadah kan. Maknanya sahih lah, maknanya ada je yang orang rasa buat ibadah tapi tak mana dia datang mana amalan dia tu kan. Qawiyul jismi lah, tubuh badan, qawiyul jismi, fizikal tak ingatlah turutan tapi apa, mustaqaful fikr, maknanya fikiran tu ke isu semasa pun tak tahu. Malaysia ni kat Setenggara tu benda tak tahu. Nafi'an li ghairihi, bermanfaat kepada orang lain ke menyusahkan orang. Harisun ala waqtihi, jaga masa lah basically, amat menjaga masa. Okay. Apa lagi lah? Lupa dah. Apa tadi? Tak sebut lagi. Mujahidan apa? Mujahadan lupa lah. Tapi mampu mujahadan an-nafs macam mampu kontrol dirilah. Lepas tu apa tadi? Macam mana lupa pula banyak ni. Tersusun urusannya. Okay. Berdikari, qadirun al-kasbi, mampu berdikari basically. Cukup 10 ke? Atau macam 9 tadi? Ada lagi tak sebut? Matinul khuluq, akhlak. Okay, tu 10 basic lah. 10 basic kan. So kita boleh check kita kat mana kita masing-masing kat situ. Dan itu tanggungjawab masing-masing. Right.
Dan BM ni Baitul Muslimah, maknanya rumah tangga kita sendiri amat kondusif untuk kita mampu buat kerja yang panjang. Now, dalam konsep perubahan manusia ni konsepnya ta'rif, takwin, tanfiz. Sebelum kita dah boleh nak expect orang implement dan perform, dia kena terbina dulu. Dan sebelum dia nak rela dibina, dia kena faham dulu kenapa semua ni. So ta'rif tu proses untuk memahamkan tu lah. Macam tanggungjawab aku kena jadi macam tu kan. So tu ta'rif nak settlekan benda lah. Once saya kata aku nak lah, insyaAllah. Takwin tu pembinaan dan datanglah. Kalau kita nak relate dengan ni contohlah kalau kita ambil dalam konteks duniawi sikit kan. Macam negara kita perlukan ramai doktor bla 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 kan. So tanfiz tu actually jadi doktor yang merawat lah. Takwin tu dia punya proses sampai jadi doktor tu lah, medical college ke benda kan. Ta'rif tu yang kempen awal tu, doktor tak cukup ni, kena jadi doktor, faham So dalam konteks dakwah pun similar lah. Maksudnya ta'rif tu sampai kita realise kita ada tanggungjawab dakwah ni dan sebagainya. Takwin tu semua proses kita ni sampai kita boleh perform to the maximum capacity. Dan tanfiz tu deployment lah basically. Bukan nak kata kenapa tak buat ni dakwah lagi kan, saya masih takwin di proses, dia bukan gitu. Sebab part of pelatihan tu macam doktor tadi pun, part of pelatihan tu dia kena hands on kan. Dia bukan macam kenapa tak buat ni masih pelatihan, dia takkan boleh perform kalau tanpa hands on punya kan. That's the reality. So sama juga kalau kita kata dakwah non-Muslim ke apa semua tu, dia bukan macam dengar lah tu tiba-tiba boleh melompat ke situ kan. Dia hands on. Okey, wasilah tarbiyah ni adalah wasilah-wasilah yang facilitate proses ni. So part of wasilah tarbiyah ni ada benda yang bersifat ta'rif. So macam yang ni macam ta'rif lah kan, bagi tahu, bagi kejelasan apa semua. Hopefully sampai faham aku nak benda kan. Dan takwin tu banyak pelatihan-pelatihannya lah. Kebanyakan wasilah kita ni dia banyak melatih isu komitmen kan, isu masa, allocate masa dan sebagainya. Ke depan nanti kita akan bincang juga. Ada wasilah yang contohnya melatih beyond that lah, maknanya dalam ni sendiri. Sebab ni macam daurah. Ada benda-benda yang sepatutnya dia akan pergi kepada nadwah. Nadwah tu macam contohnya next time kita set tajuk ni, korang cari buku ni, baca ni, atau korang yang berforum. Tu nadwah lah. Dan yang moderator ni mendengar, dan kalau ada apa-apa yang perlu di alignkan dia akan komen kemudian. Dan ada wasilah-wasilah lain macam kalau katibah tu kita bermalam, munajat apa semua. Berehlah untuk ukhuwah dan sebagainya. Mukhayyam dia combine semua benda lah, ada pengisian, ada fizikal, ada apa-apa semua. So those are among wasilah tarbiyah. So salah satu yang overall tu ialah pelatihan komitmen lah, kepada macam-macam komitmen yang diperlukan. So kita ada liqa usrah, kita ada daurah, kita ada nadwah, kita ada katibah, kita ada rehlah, kita ada mukhayyam, kita ada muktamar. Dalam konteks kita kat sini ni, muktamar ni salah satunya yang berbentuk PTI tu lah, PTI Perhimpunan Tahunan Ikram tu. Maknanya semua berkumpul dan akan ada ucapan-ucapan yang besar lah, maknanya presiden apa dia ucap, generally speaking. Kita ada juga muktamar yang lebih kecil yang mengumpulkan juzuk-juzuk yang tertentu kadang-kadang based on negeri dan sebagainya. So biasanya kalau tahun tu ada yang besar tu, tak ada yang kecil tu, so dia akan alternate dan sebagainya. Dalam semua wasilah-wasilah ni, antara benda yang kita akan cover bahan-bahan, contohnya risalah ila syabat tadi, bahannya pelatihan amal jama'i. Yang ni insyaAllah dia akan bertahap lah. Sekarang ni kebanyakan komitmen yang kita latih ialah komitmen masa apa semua tu kan. Tapi nanti akan ada introduce prinsip-prinsip yang lebih kecil. Contohnya macam istisyarah. Istisyarah ni macam bahasa lain macam mesyuarat lah, maknanya sebelum buat decision making ada proses dia kan, bukan semua ikut kepala dan ni kan. Macam istisyarah atau mesyurah. Kita ada istizan, maknanya benda apa yang kena minta izin dan sebagainya. So ada konsep-konsep begitu Dan ukhuwah. Ukhuwah ni benda yang pernah dengar ke siapa sahabat yang sebut ni? Kalau betul-betul nak
Tapi sahabat ni dia bukan cakap pasal ukhuwah, dia cakap pasal kenal kot, tak silap. Kita belum betul-betul kenal kalau belum pernah bersafir sama-sama, makan dan tidur kot, tak silap. Kalau suami isteri tu biasanya tiga-tiga pernah kot kan. Kan ada yang saya tak pernah makan dengan suami saya sakit sangat lah tu kan. Atau tidur lagi lah, kalau tidur tak pernah tidur dengan suami tu lagi lah, tidur bilik lain-lain ke apa, bermusafir travel sama-sama. Sebab biasanya itu yang mencetus macam-macam insiden lah, insiden tidak selari pandangan, karakter yang tak keluar masa lain dan sebagainya. Macam punya tak sabar awak macam, ataupun lepas kami baru tahu lah dia bila driving tu, bila kena potong tu keluar tanduk terus kan. So ada benda-benda yang kadang-kadang kalau seusrah pun, sebab usrah ni dia macam tenang je kan, so semua karakter macam tu je, tapi bila berjalan sama ataupun makan baru nampak macam ni punya karakter ni kan. So bukan kita cari salah tapi nak kata kita tak mampu nak faham apa yang dia perlu kalau kita tak kenal pun, oh orangnya begitu So of course, having said all of this, semua ni akan bertahap lah Macam kalau kita kata dalam sirah Islam tu turun pun, contoh paling klasik ialah pengharaman arak kan. Kita tahu dia stages kan. So even kalau kita kata, kalau contoh yang saya biasa buat pasal aspek disiplin ni ialah comparison antara perang Uhud dengan perang Tabuk punya denda. Biasa dengar kan? Pernah dengar? Okey, perang Tabuk ada yang tak pergi perang. Ada sahabat yang delay sampai dia tak pergi perang Dan dia ada denda sampai dia di pulau. 3 orang tu, pernah dengar? Sahabat 3 orang, sahabat yang lepas Nabi dengan para sahabat pulang dari Tabuk, dan siapa yang tak pergi join tu, yang munafik ramai yang tak pergi join sebenarnya, tapi dia datang jumpa Nabi bagi alasan lah, dan Nabi kata tak apa. Dan 3 orang sahabat ni yang bukan munafik, dia memang kata tak ada alasan lah, sepatutnya boleh je pergi. Dan hukuman dia, denda dia dipulaukan. Maknanya semua umat Islam tak boleh cakap dengan dia sampai Allah turun ayat rasanya yang kata habis denda tu kan. So denda tu amat dahsyat Kita tak boleh nak bayangkan, maknanya tiba-tiba orang semua macam tak buat macam kita ni tak wujud kan. Dia macam begitu Of course kita zaman sekarang ni mungkin lah sebab kita dah hidup pun nafsi-nafsi, so dia duduk je dalam bilik kan. Tapi kalau kita faham orang yang bermasyarakat kan, dia amat terasa lah macam tidak diandalkan Okey, itu satu denda yang amat dahsyat Kalau di perang Uhud, ada sahabat yang kalau kita tahu yang turun bukit. Tadi kita cakap pasal perang Uhud Maksudnya sahabat-sahabat pemanah yang Nabi kata pesan kat situ, tapi dia pergi turun, yang menyebabkan kekalahan dan syahid dan sebagainya. Denda dia, basically dia tak ada denda. Sebab Allah SWT sendiri dia sebut dalam surah Ali Imran tu, dengan rahmat Allah kamu lemah lembut dengan dia orang. Kalau kamu tegas dengan dia orang ni, dia orang akan cabut lari lah. Sebab dia orang dah rasa bersalah dan tak sanggup tunjuk muka pun dekat Nabi kan. Dan kalau Nabi tegas, memang dia orang akan tinggalkan kan. So dekat sini agak menarik perbincangan dia ialah kenapa? Sebab on one hand kalau kita kata kesalahan yang kat perang Tabuk tu, actually yang pergi perang Tabuk ni dia tak jadi perang tau. Dan dia balik dalam keadaan tak perang, maknanya tak adalah orang mati syahid tu. Yang Uhud ni kesalahan dia tu menyebabkan daripada menang jadi kalah dan ramai yang syahid. So mana yang lagi dahsyat kalau kita kata? Tapi denda kat sini Nabi Allah kata lembut dengan dia orang. Kat sini sampai kena pulau, walaupun tak ada siapa mati disebabkan kesalahan dia. Nah, kat sini kalau kita kata kenapa benda ni, sebab dia bertahap. Sebab perang Uhud tu awal tahun ketiga Hijrah. Perang Tabuk ni dah hujung selepas tu Nabi dah nak wafat So macam kalau kita ni baru surah 3 tahun ni dah surah 8 tahun, macam tu lah senang cerita. So level dendanya lain dah. So itu bertahap. So kita tak adalah maknanya dari awal-awal tiba-tiba macam nak buat macam hujung-hujung itu tapi dia akan sampai ke situ. Dan bukti mereka ni tertarbiah ialah sebab yang awal tadi Allah sendiri kata kalau kamu tegas dengan dia orang akan lari. Macam kalau kita baru ikut surah tiba-tiba astagfirullah kenapa lambat, dia terus tak datang terus lah kan.
Tapi yang dah lama ni, walaupun dia di pulau, orang musyrik memang pujuk lah tengok Muhammad buat kau macam ni, kau jangan kita orang je lah kan. Dia orang kata tak apa, kita orang istiqamah dengan Nabi. Meaning dia sendiri dah rela didenda lah. Dia dah rela didenda. Dan kat sini Allah sini kata jangan, nanti dia lari terus. So itu nak katanya tahap perkembangan tarbiyah tu begitu. So sama dengan kita lah. Maknanya yang kita cerita ni banyak gambaran kita nak jadi macam mana kat ujung. Tapi bukanlah, jangan risau macam kita nak buat esok macam tu. Dia bukan begitu. Sebab kita memang, kita solat pun umur-umur yang tertentu tu kan, sebelum tu ni sampai satu umur tu baru boleh pukul apa semua. Dia bukan awal-awal belum apa-apa tu begitu. Now, uslub wasilah tarbiyah. Now, tadi kita cakap pasal wasilah-wasilah, ada usrah, daurah apa semua. Uslub ni dia dah more spesifik. Maknanya uslub ni apa macam cara wasilah tu dijalankan. Now, dalam aspek disiplin, dia ada benda-benda ni lah. Contohnya kehadiran. Ada uslub ni, maksudnya kalau contohnya saya uzur syar'i. Uzur syar'i ni maksudnya ada reason valid lah, saya tak dapat datang ni. So ada cara disiplin dia. Kalau konsepnya macam paling teruk yang almost kalau kita cakap dalam isu disiplin tak settle ialah dia kata alamak. Contohnya dia memang ada reason valid, tapi lepas tu dia tak datang. Dan orang tak tahu kenapa dia tak datang. Dia senyap je dia kan. Dia kata tapi memang asal kau ada reason betul. Tak, bukan orang kata reason tu betul tak betul, tapi nak katanya from disiplin punya perspektif, you tak inform apa semua tu memang that's not acceptable lah. Orang tunggu, orang tak tahu dan sebagainya. Level yang biasanya orang baru-baru ni dia mau kepada inform lah. Minta maaf saya tak datang. Biasanya ke depan tu kadang-kadang dia akan meningkat lah. Maksudnya lepas daripada inform tu atas sikit lagi mau kepada istisyarah tu. Maksudnya call nakib ke apa, bincang, saya sebenarnya isu ni ada ni macam mana dan dapat keputusan lah. Oh tak apalah kalau macam tu. Dan yang paling atas biasanya orang kata istizan lah, minta izin. Minta izin ni dia amat tinggi sebab apa? Sebab minta izin tu orang tu dah willing untuk tidak diizinkan lah. Macam kalau inform macam memang kita cakap kita dah tahu kita tak pergi, kita inform je kan. So dia kena ambil maklumat. Kalau minta izin ni boleh tak? Kalau kita tak boleh tak boleh kan. Bukan sebab kita ni kadang-kadang minta izin tapi sebenarnya saya dah buat keputusan. Macam apa cikgu boleh tak saya keluar? Tak boleh. Nak juga. Tapi takkanlah cikgu tu tak bagi keluar bilik air kan. Tapi nak katanya from disiplin punya perspektif lah. Masa ni pun satu apa nak kata, ada disiplinnya macam mana. Satu, usaha kita menjaga masa. Dan keduanya, okey, kalau kita ambil cerita burung hud-hud tadi, sebab zaman tu tak ada WhatsApp ke tak ada apa. So, dia memang sebab tu dia macam tu Zaman sekarang ni sepatutnya macam tadi dah inform awal kan, kata macam hujan apa semua. So at least kita kat sini dah tahu akan delay untuk sampai. So itu at least ada pemakluman tu lah. Dia akan jadi masalah dari segi isu disiplin kalau tak tahu hujung berita kan. So itu nak katanya bukan kita question apa yang berlaku tu. Yang kita question is more of disiplinnya bagaimana, prosesnya bagaimana. Istizan, istisyarah dan sebut tadi. Persiapan dan pelatihan. So ada benda-benda yang bersifat persiapan dan pelatihan. Okey. Dalam apa, bukan approach, dalam kaedah tarbiyah ni juga akan ada benda-benda yang bersifat mutabaah. Mutabaah ni basically macam kita tanya buat tak buat, macam itulah. Kalau siapa yang familiar dengan mutabaah amal, itulah. So kat sini ada dua mutabaah. Mutabaah fardi tu mau kepada yang macam as individu, solat witir tak, solat berjemaah tak, tu mutabaah amal. Dan mutabaah medan amal ni mau kepada macam mana pergi masyarakat ke apa medan amal tu, dan tanya feedback buat tak buat dan sebagainya. Dan satu lagi ialah mujahadah, pelatihan mujahadah. Over time kadang-kadang wasilah tu ataupun uslub wasilah tu akan makin menguji mujahadah lah kot. Akan makin menguji mujahadah.
Nah, setengah-setengah wasilah tu macam almost by design dia sejuk boleh ni. Memang by design ada wasilah yang memang melatih mujahadah Dalam amalan Islam ni ada tak benda yang melatih mujahadah yang direct? Sebenarnya ada ni, macam kalau kita puasa, haji apa semua, dia ada benda yang embedded, memang mujahadah perlu untuk kita buat benda tu So memang kita dilatih begitu satu benda yang di design bila Hasan Banna set up dia punya wasilah tarbiyah. Okey, nak cakap macam ni. Satu ketika dulu kita pernah tanyalah Syekh Arab Mesir ni, macam mana ikhwan ni banyak yang masuk penjara, kena tahan lama. Dan kalau dengar cerita-cerita orang, sebab kadang-kadang dia orang keluar penjara, dia ceritalah pengalaman dia. Tapi bila dah dengar tu, sebab orang tu real, kita dengar kisah real dia, tapi still macam susah nak bayang, macam biasa kau orang lalu macam ni. Sebab macam ni boleh bayang tak, dia ditangkap masuk penjara masa anak masih kecil, dia keluar, anak dia dah grad universiti. Boleh bayang kehidupan macam tu tak? Maknanya 20 tahun hilang kan. Gitu macam dan memang kita tak minta langsung lah Tapi benda tu amat ramai yang jadi gitu amat ramai yang jadi gitu. Dan tanya macam mana kau ni kan, bukan sekadar itu, dia bila keluar tu semangat lagi tu kan, macam maknanya masih semangat dengan dakwah kan. Kita macam tak serik kan itu satu benda Dan bila soalan tu quite interesting, nak cakap pasal jawapan dia. Dia macam, kau boleh macam tu. Dia kata bukan ke jawapan ni macam mana tak? Bukan ke kita ada katibah? Ni kalau nak, ni kena tanya orang yang dah lama dalam surah. Faham tak jawapan tu? Tak faham? Sebab dia kata macam, okey, sebab orang tanya macam, masuk penjara kan tidur atas simen keras lah apa kan, macam okey kan? Dia kata, dia jawapan dia macam, kan kita ada katibah. Dia soalannya macam anggapan dia, sebab wasilah tarbiyah kita tu menyebabkan dia orang tak ada culture shock bila terpaksa tidur macam tu. Sebab dia kata kan dalam katibah kita memang dah, satu, kita dah melatih diri kita terpisah dengan keluarga for a certain period of time. Kita dah biasa dalam keadaan yang tak selesa apa semua. Lepas tu kita orang kat Malaysia ni macam, kita orang katibah semua bawa tilam, bawa bantal. Mana ada latih benda tu kan. So tu nak kata quite interesting, dia orang actually clear wasilah-wasilah tu untuk train apa. Dan cara dia buat tu memang train benda tu lah, supaya bila kalau apa-apa jadi, dia bukan macam jadi macam ya Allah tak boleh hidup lah macam ni. Dia biasalah. Kita ni semua wasilah tu ada, tapi cara kita tu memang masih empuk dan enak kan macam benda dia kan. So sebab kita just bayangkan dia just program. Kita tak nampak ni latih apa. Faham gitu kan. So that's interesting lah. That's interesting. Okay. So far dengan perbincangan yang dah diceritakan ni, ada apa-apa soalan ke ataupun perbincangan sebelum disambung sikit lagi? Ada yang menimbulkan concern apa-apa ke? Apa pula nak suruh masuk penjara ni? Bukan minta masuk penjara. Walaupun kita orang dulu masa ni tahun berapa masa baru grad ke, tak ingat dah. Kau kenal Abu Urwah? Kenal? Yang lain? Kenal? Pernah dengar nama tu? Abu Urwah ni kalau pernah tengok buku Risalah Usrah rasanya, buku Risalah Usrah, dia penulis, tapi nama sebenarnya Sa'du Sungit. Dia kena tahan ISC satu tempoh juga lah. Ni siapa yang kenal Anfal? Kalau kenal Anfal, ayah dia ke Anfal pun tak kenal. Anfal Sa'di apa dah cakap tadi? Masa dia baru keluar ISA, dia keluar penjara, ikhwan ni ajaklah bagi sharing kat daurah kan.
Masa tu dia baru amat keluar penjara kita orang pun kata shock sebab bila dia datang tu sebab dia lama dalam penjara. So rambut dia dah panjang tau. So dia ikat rambut dia kita kata pasal penceramah macam ni style ni kan. Ni baru je keluar penjara ni tak sempat nak pergi potong rambut kan. So dia share lah. Dan ramai yang tanya macam mana boleh survive kan. Dia cerita lah pengalaman dia kata alhamdulillah dia tak diuji dengan sebab dia kata sistem penjara ni masa tu sistem penjara kat Malaysia ni dia tak boleh pergi ke physical torture. Dia kena jadi isu. Tapi dia amat banyak guna psychological torture. So macam bising kan, macam kita duduk dalam bilik tu kan. So dia tak ada physical yang doktor boleh tengok apa-apa, tapi dia kata mentally you are broken down lah. Doktor kata macam mana boleh survive? Dia kata at the end of the day dalam keadaan macam tu, dia kata benda yang biasa kita anggap remeh tu yang menyebabkan boleh istiqamah lah. Dia kata mak surat tak. So dia benda-benda macam tu yang macam benda dalaman, bukan benda yang boleh bersyarah apa semua tu, nak bersyarah dengan sebab itu kan. Dia benda-benda yang core dalaman tu. So tu quite interesting lah sharing dia tu So bila kita realize benda-benda yang kita nampak kecil tu sebenarnya itu untuk pupuk kita punya kekuatan dalaman, baru dia ada makna beyond just kenapalah kena suruh baca ni. So begitu. Witirnya, solat qiyam ni dan sebagainya. Now, kita akan sama cerita sikit dalam konteks usrah ini just a reminder kalau yang dah pernah dengar. Usrah tu apa Usrah tu apa? Dekat Malaysia ni satu yang agak unik lah usrah ni, sebab usrah ni agak mainstream. Bila saya cakap unik tu sebab banyak negara lain yang usrah ni tak boleh lah declare openly macam tu. Dia menimbulkan trigger word. Even kita duk cakap Hassan Al-Banna dia pun nama yang macam kalau kita duk negara lain ni macam awak ikut dia menimbulkan persoalan di pihak-pihak tertentu So kat Malaysia ni alhamdulillah lah from that perspective tu, jadi macam kita macam tak terasa teruji dengan isu-isu keselamatan, dan insyaAllah kita tak minta diuji lah. Tapi nak kata unik tu dalam konteks even usrah tu jadi mainstream kat sekolah ada usrah, radio TV pun ada usrah dan sebagainya. So dia ada benda yang bagus yang menyebabkan benda tu taklah allergic, taklah macam kena bisik-bisik, but at the same time dia menyebabkan persepsi tu jadi macam-macam. Bila kita nak usrah tak, so mungkin ada terfikir nak tengok rancangan TV ke, ada macam-macam lah kan, macam sebab dia punya usrah, apakah usrah tu jadi macam-macam kan. Hence dia jadi, sebab saya ingat lagi masa kat Perancis dulu pernah lah present masa tu kat dapur tau, sebab kita orang masa tu bila ajak budak-budak ni daurah, kita bukannya ada dewan ke apa. So masa tu dia buat duduk hostel, macam bilik-bilik ada hallway panjang, lepas tu kat ujung tu ada common kitchen. Itu je lah tempat yang kita ada. So ajaklah semua duduk kat ni, kita pergi tampal kertas kat dinding, conteng. Lepas tu ajak usrah Masa tu kebetulan saya menyampai. Ada seorang budak ni, dia duduk atas singki kat belakang tu. Dia buat muka macam, dia kata tak confident ke saya cerita ni kan. Dia kata bang, saya dah biasa dah usrah kat sekolah tu. Saya rasa macam abang cerita ni merepek lah. Tak sama langsung dengan. So masa tu saya first time realize macam bila sebut usrah tu semua orang dah ada persepsi, sebab kadang-kadang dia lalu usrah yang versi macam-macam kan. So usrah pada dia tu mungkin kita cakap pasal something else, dia cakap dia terbayang something else sebab nama tu sama, walaupun actual apa yang kita maksudkan dengan yang dia pernah lalu tu langit dengan bumi kan. Okay, so that's interesting So satu analogi yang saya suka bawa ialah bila ada input masuk dalam satu proses dan keluar output kalau kita nampak bagus kan, masuk benda ni keluar benda yang bagus, kita pun aku nak buat benda sama lah kan. Kita perlu tahu apa, ataupun kalau kita main buat jadi tak. Now one reason kenapa usrah ni jadi mainstream dan kat Malaysia ni jadi mainstream, sebab banyak orang yang nampak usrah ni bagus from many different observation dan dia cuba bawa So satu analogi yang saya suka cerita, secret recipe ni kenal kan? Salah satu produk, kalau dulu memang kek je lah, sekarang ni dah macam-macam, tapi one of the punya orang kata apa, trademark ke ataupun apa, macam yang signature ni ialah kek dia lah teringat pula dah lama tak
tak birthday kek ni. Okey, kek dia yang sedap. Now kalau kita trace apa sedap-sedap ni, apa dia punya raw material Oh, ada tepung, ada telur, ada gula, katalah gitu Now dia ada proses dia sebenarnya sampai kek jadi begitu So katalah kita kata macam wah, aku nak buat ke kan. So kita pun buatlah alat kita kan. Kita guna bahan yang sama, keluar benda yang sama tak? Kan kita buat belanga, kita letak minyak tu kan. Keluar tak kek macam tu? Ya, mungkin dia keluar donat goreng ke tak salah, dia tak sama kan. Sebab now apa kata saya tepek lagu ni, saya pun tak sama. Oh, secret recipe, saya pun ambil logo secret tu letak kat kuali tu, pak, jadi tak hasil yang sama? Tak juga Faham analogi ni tak? Benda ni sama kalau kita tepek nama usrah tu. Contohnya kita baguslah usrah ni kan, sebab dia nampak orang ikut usrah jadi macam ni. So dia pun buat something, lepas tu kita tepek, ni lah usrah. Benda tu bukan sebab nama usrah tu, tapi sebab proses tu. So dia just kerana dia sama juga work lain, macam kita kata Nabi tarbiyah sahabat kan. So kita pun tarbiyah. So dia bukan just sebab kita nama tarbiyah tu dia jadi gitu. Dia kena tengok apa yang berlaku dalam tu. Dia bukan tepek nama je. So sama juga bila kita cakap usrah ni, macam semua buat usrah, tapi kenapa jadi lain-lain? Sebab proses dia lain. Dia bukan sebab nama, tepek nama je. So kalau saya tanya ni, apa beza usrah dengan liqa' ataupun halaqah? Sebab kita kadang-kadang dah guna interchangeably kan, macam dari segi word liqa' tu pertemuan lah kan. Usrah apa usrah? Dari segi language, family, keluarga So dia bahasanya refer kepada benda yang berbeza kan. Of course family mungkin ada pertemuan dia, tapi bukan pertemuan tu family, faham kan? So kalau Ustaz Muhaimin tu dia kata macam, ada ke orang tanya awak family awak bila Dia macam apa benda soalan tu kan. Tapi sebab dia nak buat analogi, sebab kita selalu tanya usrah bila kan, usrah bila. Sebenarnya yang kita maksudkan tu ialah liqa' usrah tu. Maknanya contohnya macam family kita gathering bila kan? Oh tu gathering. Tapi sebelum gathering tu family lah. Maknanya relationship kita antara satu sama lain tu begitu So ni satu persoalan yang real sebenarnya, sebab kebanyakan yang kita panggil usrah tu dia dah jadi hanya majlis. Maknanya emang kita ni tak rasa pun macam kadang-kadang macam member pun tak kan, tu jadi ahli keluarga apa tak lagi. So that's something yang perlu ni kalau kita faham apa yang nak dibina tu kenapa Samana gagaskan usrah tu, dia more of saling support apa semua tu, ialah family relationship tu bukan majlis tu saja. Now liqa' ni ataupun usrah mingguan tu dia part of usrah dia satu elemen je daripada usrah. Usrah ni lebih besar, dan usrah ni pula satu elemen daripada manhaj perubahan yang kita cakap tadi Nah bila kita tengok sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dia dapat wahyu, dia kena buat apa? Dia sampaikan dakwah So bila dia sampaikan dakwah, katalah itu masyarakat Quraisy dia dakwah, ada segelintir yang masuk Islam. Yang segelintir tu ada proses lepas tu tak? Ada kan? Yang biasa kita kata proses tarbiyah. Ada bukti tak? Ni kita kata kat mana? Sebab dakwah tu obvious kan, dia pergi cakap dengan Quraisy, pembesar apa semua kan. Tarbiyah ni berlaku kat mana-mana tak? Yang famous kat mana? Rumah Arkam bin Abi Arkam rumah tu. Itu satu contoh sebab maknanya orang yang dah sedia Muslim ada proses khas dia. Ada contoh lain tak? Contoh yang famous. Kat sini saya catat sebagai Fatimah. Boleh agak apa? Ni Fatimah adik Umar. Semua pernah dengar macam mana Umar masuk Islam? Mula-mula Umar nak bunuh Nabi. Lepas tu orang kata adik kau pun dah ikut dia kan. Lepas tu dia pergi rumah adik dia. Adik ni nama dia Fatimah lah.
Lepas tu dia dengar adik dia ada baca Quran dalam tu kan. Adik dia duduk seorang-seorang ke? Tak, duduk dengan siapa? Okey, sampai situ je cerita tau. Actually adik dia dah ada suami. So adik dengan suami dia, dan ada seorang lagi, Khabbab Itu nakib dia lah masa tu. Okay. Dan kalau episodnya ialah bila Umar masuk tu, Khabbab dah menyorok lah dalam almari ke mana, dan berlaku dialog dengan ini. Dan bila Umar tu dia macam insaf, lepas tu baru yang Khabbab tu keluar dan dia bawa jumpa Nabi tu kan, dan Umar masuk Islam So poin kat sini ialah maksudnya di rumah, sebab ni zaman rahsia lagi kan, ada rumah-rumah, okay, rumah Arkam bin Abi Arkam, Nabi basically kalau bahasa kita, Nabi jadi nakib kepada sahabat-sahabat yang lain, dan sahabat-sahabat ni sebenarnya di-assign untuk ke rumah-rumah lain. So salah satunya yang Khabbab ni pergi ke rumah adik Umar tu secara rahsia dan berusrah kat situ lah kan, especially kalau yang ada yang perempuan lah, sebab kat rumah Arkam bin Arkam ni akan nampak obvious lah kalau tiba-tiba kenapa pula siapa ni pergi masuk tu kan. So tu surat itu maksudnya tarbiyah tu berlaku among Muslim. Satu lagi yang kisahnya ialah Mus'ab bin Umar pergi Madinah tu lah. So ada dah beberapa orang yang masuk Islam, tapi kemudian Nabi hantar Mus'ab bin Umar onwards Now, bila zaman tabi'in ataupun tabi'in, masih berlaku tak tarbiyah ni? Kita dengar lagi tak macam kisah makan mi'arkan? Ke dia tak berlaku? Now, generally speaking, tarbiyah tu dah berlaku dalam family. Maknanya sebab sahabat semua ni, especially kalau lepas Nabi wafat tu, maknanya Islam tu dah agak dominan. So dia dah tak perlu macam sebab family tu dah actually mendidik anak So dia actually usrah family Now, long after that, adakah family masih macam tu? Semua anak-anak lahirlah. So kalau kita trace kan, macam contohnya kemudian sikit Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jadi baik tu, dia macam hafal Quran apa semua at a very young age, maknanya family dah settle kan. Kemudian tu dia pergi jadi ulama tu dah takhasus kan. Itu bukan cerita pembentukan awal So akhirnya family dah tak macam tu, dah jadi family yang lain lah. Dah jadi gitu kan. So anak-anak ni siapa yang nak jaga? So datanglah orang yang jadi ayah angkat ni. So dia in other words jadi family swasta lah. Yang mostly macam usrah kita sekarang ni macam tu. Faham tak? Yang by right family yang settlekan semua anak-anak Muslim ni. Tapi kebanyakan kita membesar macam, bukan kita kata tak solat langsung, tapi maknanya ada benda-benda yang tak terbina Hence dia jadi ada bapa swasta macam tu kan. So Imam Syahid As-Samana dia gagalkan sistem usrah tu, akhirnya lahirlah jundi-jundi, dakwah tersebar ke seluruh dunia. Now, bila tengok cerita macam ni ideally walaupun secara peribadi pun nak kata adakah aku dah mampu buat benda macam ni, based on cerita ni, by right kita bila kita kahwin kita kena dah ada vision anak kita tu bukan kita mengharapkan yang swasta ni. Macam anak kau tu kenapa kan? Itulah aku tunggu siapa nakib nak tolong. Pasal macam kita lah kan, kita bercerita untuk gitu kan. Alright. Now, dalam konteks okey, ni nak represent Satu tu macam, sebab kita ada dua dimensi tadi yang serentak. Tarbiyah ni sepatutnya satu membuatkan orang tu jadi power. Dia ada quality tu lah sebelum musahabat. Satu ni teamwork lah, ni gambar teamwork Maksudnya ada ramai-ramai power tu, dia jadi satu team. Okey. Tarbiyah di sini kita dua-dua, setuju tak? Maknanya bukan hanya jadi Muslim yang lebih baik apa semua tu, tapi juga struktur tu dilatih. Maknanya kalau yang tadi tu, yang dari rumah Arkam dia assign, okey, Khabbab pergi sana, bawa usrah kat sana. So struktur berjemaah tu ada kat situ. Dekat sini, bila tadi kita kata family yang latih anak-anak tu kan, ada tak unsur yang ni?
Kalau kita habiskan dulu. Now, satu yang kita akan perasan kalau kita tengok Madinah onwards, aspek jemaah tu dikata oleh khalifah, ataupun kalau zaman Nabi oleh Nabi. Sebab ketuanya itulah ketua gerakan Islam adalah ketua negara serentak. So daripada zaman Nabi Madinah sampai khalifah tu, dia tak perlu sistem khas lain melatih macam ni, sebab the whole masyarakat tu itulah sistem dia. Faham? Sekarang ni bila kita kata dalam usrah ni, dia terpaksa kata dua-dua tu. Tapi kita memainkan once jadi balik ada negara macam Madinah tu, benda ni dia dah bukan dalam grup-grup kecil macam kita sekarang. Dia sepatutnya macam masyarakat tu dia latih. So itu dah just nak mapkan perkaitan realiti sekarang dengan elemen-elemen yang zaman Nabi dan sahabat ni. Boleh faham? So begitulah maknanya yang family ni menguruskan yang kualiti tu, tapi macam instruction perang apa semua tu oleh khalifah ataupun Nabi SAW. Okay, now pernah dengar dah kupasan surah ni? Surah pendek je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada yang tak pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Macam nak tanya ni. Ada yang bukan pernah dengar surah ni, pernah dengar. Kalau surah ni biasa dengar kan. Kata sini favourite saya setiap solat. Kupasan, okey. Especially dengan gambar tu. Siapa boleh relate kan? Kat mana surah, kat mana ayat yang terkait dengan gambar tu? Ke langsung tak nampak kaitan? Tak, ada yang tak tahu terjemahan ni, tahu tak? Terjemahan ayat ni tahu ke? Ke perlu dia tunjuk sebab tak disertakan? Inna a'tainakal kautsar apa? Okey. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami bagi kamu banyak nikmat, basically ya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah kepada Tuhan dan berkorban Inna syani'aka huwal abtar. Mereka lah yang terputus. Macam tu translation dia betul. Syani'aka tu apa? Kalau kat translation dia kat mereka ke dia sebut musuh ke orang yang benci kau tu Okey, dia ada background siapa orang tiba-tiba kenapa siapa yang membenci tu terputusnya abtar Now, background dia salah satu asbab nuzul dia ialah ada orang-orang musyrik ni yang sebut Batara Muhammad Batara Muhammad. Tak pernah. Kau telah terputus, Muhammad telah terputus. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW anak lelaki dia meninggal. Satu-satunya rasanya anak lelaki dia meninggal kecil. Dia ada anak yang lain yang ramai kan, yang perempuan. Tapi anak lelaki meninggal. Kita masih guna sistem, orang Melayu masih guna sistem nama yang sama kan dengan orang Arab tu, maknanya bin, Melayu Muslim bin kan. Apa yang berlaku bila Nabi Muhammad SAW tak ada anak lelaki sebab anak lelaki meninggal? Maka tak adalah wujud bin Muhammad, betul tak? Sebab anak dia semua perempuan, cucu dia akan bin menantu lah. Contohnya bin Ali dia jadi lain Ali lah. Macam dalam dunia sekarang tak ada bin saya ni bin Muhammad, memang tak wujud So sebab tu kata Muhammad telah terputus. Maknanya nama Muhammad, legacy Muhammad terputus Penegasan Allah kat sini. So saya fokus ayat yang last Penegasan ayat kat sini, inna syani'aka ni dia rujuk pada yang benci kau tu, yang orang tadi lah yang duk kutuk-kutuk kan. Sungguhnya mereka huwal abtar, dia orang lah yang terputus. Faham ayat tu kan? Apa beza dia orang lah yang terputus dengan dia orang pun terputus juga? Ada beza? Ke apa beza? Contoh kalau anak kita main kat luar, dah tu dia gaduh dengan kawan dan bunda dah. Kawan dia kata bodoh lah kau ni ataupun apa kan. Dah tu dia balik, ayah kawan kata saya bodoh. Apa beza kata mana ada dia orang yang bodoh dengan kau pun bodoh, dia orang pun bodoh juga. Apa beza? Satu tu macam kita mengakui lah memang kau bodoh, tapi dia orang pun bodoh kan. Satu lagi ialah
Macam bila kata dia orang yang bodoh, maknanya dia ada mafhum bukan kau. Ayat ni macam tu inna syanaka huwal abtar. So dia serentak kata dia orang yang terputus, serentak bermaksud kau tak. So dia, sebab tu dia timbul persoalan, kat mana yang tak terputusnya Nabi tu, sedangkan memang dia tak ada legacy tu, bin Muhammad tu. Tu satu pembincangan. Kat mana? Kat mana yang legacy Nabi Muhammad masih sampai sekarang ni, ikut mana? Sebab sahabat yang dibina tu dia maknanya dia bukan legacy bin lineage tu, tapi legacy orang yang dibina berterusan sampai sekarang. Now, ada yang bercita-cita untuk ada benda dia tak? InsyaAllah aku macam Nabi dan para sahabat lah, maknanya dah meninggal 1400 tahun, wafat atau meninggal 1400 tahun dulu. Legasi maknanya sahab yang kita bina tu tak terputus sampai habis kan. Siapa yang macam aku nak benda tu kan? So faham ke point dia kat sini? Maksudnya kita kena jadi orang yang membina orang yang begitu kan, membina. Okey, kalau kita betul-betul tak nak terputus okey, siapa familiar dengan MLM ataupun ada join atau ada, kalau MLM yang tidak terputus faham ke, macam saya punya downline ni sampai tak habis, dia kena downline tu bukan downline yang mati, dia bukan downline yang mandul lah, macam dia letak habis ke mana anak buah kau ni, tak tahu lah, saya tak kerti lah kan. Dia kena bersambung-sambung, faham So similarly contoh kalau kita pergi, contoh ada orang yang belum solat, kita jumpa dia, akhirnya dia solat. Kalau kita ambil hadis man sanna sunnatan hasanah, siapa yang memulakan satu sunnah ataupun satu trend yang baik dan orang ikut, fa'mul biha, orang ikut, bila dia amal tu, kita akan dapat pahala sebagaimana pahala dia tanpa dia kurangkan pun pahala tu. Pernah dengar? So, kalau kita berjaya membuatkan orang jadi baik, amalkan Islam, itu pun pahala dah besar tau. Sebab setiap kali dia amal, dapat pahala. Tapi kalau dia terputus, maknanya bila dia mati, habislah. Tapi kalau kita buat sampai dia bukan hanya dia jadi baik, tapi dia then boleh bayang ke saham syurga tu dia macam, boleh bayang macam sahabat tu lah, dah 1400 tahun macam duk masuk lagi. So hopefully kita ada cita-cita tu lah yang menyebabkan kita jadi agak serius untuk lahirkan orang yang bukan sekadar dia baik, tapi dia boleh lahirkan orang yang orang tu pula sampai habis. So dia akan ada stages yang pelbagai tau. Satu stages first, macam mana kita nak mampu untuk bina orang. Itu stage yang pertama. Itu pun dah satu proses yang panjang. Kedua, macam mana nak boleh, once dia dah beramal semua, macam mana nak boleh latih dia untuk dapat orang baru. Dan kemudian macam mana nak latih dia untuk jadi macam kita yang mampu lahirkan orang yang lahirkan orang. Dan biasanya sampai that stage tu dia dah akan self-replicate lah. That's the process yang hopefully kita bercita-cita untuk sampai mampu ke situ lah. Sebab once dia beramal, macam nak start beramal, itu pun dah satu cerita. Dia akan cabaran apa semua. Lepas tu macam mana nak dia mampu latih orang tu pula dan sebagainya. So harapnya kita ada cita-cita tu. Dan secara peribadi memanglah setiap saya mengharapkan semua orang macam tu lah, sebab dia jadi lagi banyak downline kan. Dan harapnya semua ada cita-cita yang sama Dan kita tak tahu wallahualam berapa tahun, puluh, ratus, ribu ke tahun lagi nak kiamat. Tapi kita mengharapkan until then masih berantai macam Rasulullah dan sahabat dan kita hopefully kita tak terbaik macam mana. Sebab dia ada gambaran, kita tahu kan, kita akan tengok kitab amal kan. Itu satu. Dan kita biasa juga dengar kan hadis-hadis ataupun ayat yang menggambarkan ada orang yang bila dia tengok tu dia terkejut dengan beberapa perkara. Ada yang terkejut sebab dia muflis. Pernah dengar? Apa contoh-contoh yang menyebabkan orang muflis? Yang macam dia dapat pahala tapi tiba-tiba pahala dia ambil kepada orang lain. Bila dia zalim kepada orang lah apa kan. Itu satu. Kalau ambil yang hadis tadi man sanna sunatan hasanah. Hadis tu sebenarnya dia sambung man sanna sunatan sayyi'ah. So yang kita terrisau tu orang yang start trend-trend zaman sekarang lagi teruk lah. Sebab teruk tu sebab apa? Zaman dulu kalau dia start trend, orang kat sini je yang akan sambung trend dia. Sekarang ni once dia post satu trend, satu dunia ikut,
Bapak kalau dia tengok kitab amal tu, ya Allah apa banyak teruk sangat ni dosa kan. Siapa suruh start trend tu kan. So kita harapnya kita buat trend yang bagus lah. Dan vice versa juga. Maksudnya dengan ada social media sekarang, maknanya potensi untuk trigger trend yang bagus tu pun ada juga. So harapnya kita participate dan harapnya kita dapat benda. So kita mengharapkan yang kita buka kita terkejut sebab banyak yang baik lah, yang bersambung-sambung insya-Allah. So with that, dia akan jadi macam kita akan melatih diri kita lah, ataupun kita akan ada ambition yang kuat. Satu of course lah, paling dekat ialah kalau kita ada anak kandung, kita nak dia menjadi lah. Amat sayang lah kalau anak kandung kita sendiri pun tak ke mana from that perspective. Kedua, regardless of kalau kita ada anak atau tidak, banyak je manusia lain yang kita boleh bina. Macam para sahabat semua tu bukan anak kandung Nabi pun, tapi yang dibina yang boleh jadi part of kita punya legacy, insyaAllah. So of course, bila sabut benda ni, saya bukanlah cakap dia benda yang ni lag pun boleh. Dia memang mencabarlah proses itu. Tetapi at the end of the day, it is worth fighting for lah. It's worth fighting for. Now, satu yang last, yang bukan last, untuk part ni sebelum kita tutup yang satu lagi. Familiar dengan kupasan surah ni tak? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Now, okay, kalau kita go through translation, so tak ada tulisan alam. Okay, alam ni adalah kata mengungkit bukankah alam. Kalau kita sembang dengan kawan kita start bukan ke dulu, tu mengungkit lah. Tiba-tiba bukan ke dulu aku belanja kau sekarang, so itu start mengungkit lah. Katanya Allah mengungkit alam nashrah laka sadrak. Apa yang Allah ungkit? Nashrah, kami lapangkan, kami syarahkan, laka, bagi kamu, dada kamu. So Allah ungkit, aku dah syarahkan, aku dah lapangkan dada kau. Wa wada'na anka wizrak. Okay, nak dipendekkan cerita kalau baca kat situ, itulah Allah dah meringankan beban allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak, dah meninggikan nama kamu. Nak pendekkan cerita 4 ayat yang pertama ni, cerita apa sebenarnya ni? Now, siapa biasa minta doa ni? Doa yang berkaitan dengan ayat pertama ni, ada tak? Yang selalu baca doa minta lapang dada. Apa doa dia? Ada word tu, Rabbish rahli sadri kan. Dia ada dua word sama. Sadrak tu dada kamu, kalau sadri tu dadaku kan. Rabbish rahli tu yang ada word syarah tu kan. Ya Allah, syarahkan dadaku, ataupun lapangkan dadaku kan. Rabbish rahli sadri itu mana kita dapat? Mana kita dapat doa tu? Tahu tak? Ke tak mana-mana? Ayat Quran. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri kan. Siapa punya doa? Nabi Musa dalam surah Taha kan. Kenapa Nabi Musa minta doa tu? Allah kata dia jumpa Fir'aun ni, dia melampau ni. Kata Nabi Musa doa minta, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepas tu dia sambung lagi kan. Minta Harun akhi, minta Nabi Harun apa semua. Now, doa tu kalau kita faham ceritanya, Allah kata pergi dakwah kat Fir'aun. Maknanya dakwah kepada orang yang bukan cacaran jahatnya ni. Doa tu adalah doa untuk pergi berdakwah kepada orang yang mencabar. So dia minta Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, maknanya simpulan, sebab dia ada isu lidah sikit. Lerakan simpulan yafqahu qawli, supaya dia faham kata-kata aku kan. Atau minta Nabi Harun untuk kuatkan. So asalnya doa ni doa untuk pergi berdakwah. Kita baca doa ni untuk apa? Bukan kata salah betul, tapi kita sebelum belajar. Kenapa? Adakah sebab kita tengok cikgu tu macam tengok Fir'aun? Tak apa. Now, apa isu dada? Sebab kenapa first thing yang diminta dada? Dada dilapangkan Kalau kita nak faham,
Siapa pernah jumpa orang yang karakter dia menyesakkan dada kan? Faham, dada terasa sempit lah duduk depan kan. So kalau nak jumpa macam Fir'aun, kalau Nabi berhadapan dengan Abu Lahab, Abu Jahal, dia faham ke? Dia kata-kata kesat, dia terasa kan. Nabi Musa terpaksa minta, ya Allah lapangkan kan. Kat sini Allah ungkit, aku dah bagi siap-siap dah kepada Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi Muhammad berhadapan dengan bukan calon-calon orang tu, dia mampu survive tu sebab salah satunya isu lapang dada. So kalau kita faham ayat ni, kita faham doa tadi untuk dakwah. Kat sini Allah kata Allah dah bagi pun equipment untuk dakwah tu. Dan kalau kita kata wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zarak, beban apa yang dimaksudkan ni? Beban dakwah juga. Nabi beban dakwah lah kan. Maksudnya cerita awal surah ni cerita pasal dakwah pasal struggle beban dakwah Nabi. Kemudian datang ayat famous ni, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka dengan sesungguhnya dengan kesusahan itu ada kemudahan, bersama kesusahan itu ada kemudahan. Berulang ayat tu Now, dalam kupasan biasa orang akan bincang pasal bila kesusahan ada kemudahan. Tapi dalam konteks surah ni dia quite interesting tau. Sebab kalau kita kata susah dengan mudah, dia usr dengan yusr. Tapi kat sini dia quite interesting dekat usr ni ada alif lam, yusr ni tak ada. Bila jadi alif lam ni jadi apa Ni apa? Noun. Dia macam bait rumah, al-bait rumah itu, macam bahasa Melayu macam tu Kalau kita baca macam tu, dengan kesusahan itu ada kesenangan. Kesusahan apa? Kalau kita baca surah tu dari segi satu flow, Allah cerita pasal kesusahan dakwah awal tu kan. Aku dah bagi lapang dada sebab tu kau mampu buat. Lepas tu ada orang yang berat beban dakwah apa semua ni. Dengan kesusahan itulah ada kesenangan ni. Dia akan faham kesusahan dakwah. Ada kesenangan. Dan lagi satu kupasan ialah kenapa kat sini usr, kat sini yusron. Tu satu bincang lagi Dan kenapa berulang pula? Okey, so ada yang kata yusron tu dia exaggerate, maknanya dengan kesusahan itulah ada kesenangan yang besar. Lepas tu berulang tu pula dia macam ada yang kata pengukuhan, ada yang kata kalau dua ayat berulang, dua-dua ayat tu kesusahannya kesusahan itu juga. Kesenangannya sebab ni kesenangannya generik kesenangan, so ada dua kesenangan. Faham kan? Dia macam adalah banyak pembincangan bahasa Ada yang kata satu senang dunia, satu senang akhirat. Ada yang kata berganda, etc. etc. Now, yang ni nak bawa kat sini ialah bagi Nabi SAW sebab dia menghadapi struggle tu. Boleh relate tak feeling macam ni? Okey, macam mana? Katalah kita nak 10A. Lepas tu kita study. Kita beginilah struggle study kan. Lepas tu ayah kita kata, dengan struggle study ni lah kamu dapat 10A. Faham ayat tu tak? Dengan susah study ni lah. Dia macam menjawab macam kita nak stop tu tak jadi sebab. So, kalau ayat ni macam Allah dah janji syurga ke apa, kesenangan tu kan. Lepas tu Nabi tengah struggle dengan dakwah Allah kata, dengan kesusahan ni lah aku nak bagi syurga tu. Kalau di rephrase boleh faham ayat tu? Dia jadi macam walaupun susah, tapi susah ni lah yang nak dapat benda tu. Bila first time saya dengar kupasan yang itu tafsir yang itu so, tafsir yang generik tu biasa dengar lah, kesusahan-kesenangan yang generik Tapi bila kan dalam konteks ayat surah ni, dia menyebabkan macam mana bagi orang yang mengidamkan syurga lepas tu dapat jawapan susah dakwah ni lah nak bagi syurga ni. Dia macam dah jadi macam that's sebab tu macam sebab tu susah senang dakwah ni aku buat juga. Dia sampai ke level itu Now pada saya sebab biasanya kalau surah yang awal yang kita biasa cover daripada surah An-Nas sampai Ad-Duha, tu yang biasa kita hafal. Dan surah ni just after surah Ad-Duha. Ad-Duha dengan Alam Nashrah. Dan Ad-Duha dengan Alam Nashrah ni dia actually bersambung sebab
Ad-duha tu kat hujung dia banyak dah alam tu kan, alam yajid kayatiman apa semua tu. So dia bersambung from the context of flow dia. So pada saya kalau kita baca daripada surah An-Nas dekat Ad-duha alam nasyrah ni, dia macam climax lah dalam konteks kita akan dapat satu conclusion, by hook by crook aku nak berdakwah juga. Sebab dengan susah dakwah, kita bukan minta susah tu, tapi naturally dakwah tu ada kesusahan dia. Dengan kesusahan itulah Allah nak bagi syurga. Sebab tu datang lepas tu Faiza faraqta fansab, apa dia? Apabila engkau telah selesai, tetaplah bekerja keras. Ni macam Nabi setengah seraga kan? Dengan seraga ni lah aku nak bagi syurga kan? So lepas ni sambung lagi. Siapa yang boleh macam tu kan? Macam dah habis seraga dengan dakwah ni, rehat tak, lepas habis. Anyway, adalah pernah ni kisah selingan lah. Adalah pernah Syekh Arab ni masa datang Malaysia menghayam semua kan. Lepas tu dia cerita satu kata, dia kata akhwat Malaysia ni lain macam lah. Kata apa pula? Sebab dia masa tu baru habis mukhayyam. So ada akhwat kata, Syekh kita buat postmortem. So Syekh kata, baru habis mukhayyam ni, rehat lah, esok ke lusa kita buat postmortem. Betul akhwat kata, bukankah Allah kata Faiza faraqta fansab? Kata tak boleh lawan kan. So ikhwah memang kata relax lah. Allah. Okay, itu so jangan highlight guys itu so hopefully kita pun nampak benda tu maksudnya bukan nak kata jalan ni mudah, tapi ayat ni akan jadi penenang kalau once kita tengah struggle tu dan kita remind balik kat sini. So sebagaimana Allah kata kepada Nabi Muhammad SAW, dengan struggle ni lah aku nak bagi syurga tu kan. So dia akan menyebabkan dia terubat lah, sebab kita memang untuk syurga kita sanggup apa sahaja kan, insyaAllah. Now ni perbincangan yang last Having said all of this, adakah contohnya kata, okay, saya sedang nak dibina ni kan, ada gambaran tak aspek mana yang nak dibina tu kan? So kat sini ada pointer lah pula. Kita akan pergi, okay, yang ni mana mouse ni? Mana mouse? Oh ni. Okay, ni adalah checklist yang sebenarnya untuk murabi biasanya murabi. Tapi as per by right, siapa yang melalui mutarabi, yang melalui proses ni, dia berhak untuk tahu dia nak dilengkapkan aspek apa ni. Sebab kalau tak, dia pun tak tahu aku nak capai apa. So kita pergi okay, insyaAllah. Ala kulli hal, semoga Allah mudahkan urusan kita, insyaAllah. Semoga Allah bagi kekuatan untuk istiqamah, untuk melaksanakan apa yang sepatutnya kita laksanakan, dan semoga mampu jugalah untuk mengikis dan menghindar bisikan-bisikan syaitan yang menimbulkan was-was. Itu insyaAllah. Wallahu alam, dah pukul 12.30, so saya pun tak nak mengextend masa lagi. So kita tangguhkan. Okey, sebelum kita tutup kita sentiasa habis dengan tasbih kefarahan. Semua dah clear kenapa kita baca ke? Apa sandaran kita baca tasbih kefarah? Sebab nak tutup. Anything yang kalau kita ada terbuat yang tak apa ada dosa ke apa, so kita tak tutup. Oh, okey. Ni nak cakap apa tu ni? Tak ada, tak jadi. Setuju. Pernah dengar hadis Pernah tengok, pernah jumpa? Ni assignment lah kot assignment yang untuk macam mana? Dia ada perbezaan kalau kita macam contohnya macam mana? Benda tu kita dengar. Contohnya saya cakap ni untuk ni. Ya kot. Dengan kita actually memang Nabi cakap macam tu. Faham? So dia ada penguat untuk kebanyakan benda, especially benda-benda yang bersifat amalan, yang kita pernah tengok actually primary source, itulah dia. Dengan macam dia jadi amalan tapi kita tak ni. Dalam hadis, kalau ni boleh cari dalam Riyadhus Salihin. Nabi SAW baca kan, lepas habis khutbah dia baca Subhanakallahumma bihamdik
sampai habis lah tasbih kafarah tu kan. Dan sahabat terus tanya, ada sahabat tanya, ya Rasulullah, ni apa ni kan? Sepatutnya kita ada culture tu tau. Macam, ya, cikgu, ni doa apa ni? Sebab kita nak tahu ni nabi untuk nabi je ke, kita orang pun elok baca ke, apa faedah dia. Dan nabi sebut ini adalah sebagai kafarah kepada sepanjang majlis. Tu yang nama datang tasbih kafarah tu. Walaupun bahasa kita sebut kifarah kan. Kafarah. Kafarah ni dia penutup penutup. Sebab tu kalau terjemahan biasanya dia kata penutup dalam kurungan dosa. Sebab Nabi tak sebut dosa, tapi Nabi kata kafarah. Tapi rasanya orang Melayu pun ada sebut kafarah, dosa, pernah dengar ni. So essence dia itu dan ada satu lagi hadis yang Nabi sebut kafarah kepada sepanjang majlis kalau ada yang cakap-cakap lara apa macam tu lah, untuk dia tutup. Ada setengah orang bila dia sebut sebab kafarah tu penutup ada setengah orang dia macam pernah dengar orang kata macam tadi buka tak kalau tak buka tak payah tutup. Dia seolah macam buka tutup kan. Dia bukan sebab orang sebut juga kafaratul majlis, kalau kata macam maknanya penutup majlis. So kita buka, kita tutup. Tapi dia bukan isu tu. Dia mau kepada sepanjang majlis tu, kalau ada tiba-tiba lara ke dosa ke apa, kita nak di kampus dia tutup benda tu. So sebab tu dia sebenarnya valid kalau dalam kelas pun saya suggest maknanya ikut sepanjang kelas duk ngumpat lecturer ke apa, maknanya kita nak minta dosa tu ditutup lah kan. So dia bukan khusus majlis yang bentuk agama sahaja. Now, bezanya kalau kita faham, sebab saya baca tasbih kafarah ni zaman sekolah rendah lagi. Kat sekolah agama. Tapi cara baca tu sentiasa macam ni lah. Subhanakallahumma, faham kan? Kita sambil kemas back. Sebab kat hujung kelas kan. Tapi bila kita tengok, jap. Logik lah kita, ya Allah ampunkanlah aku. Dia tak match kan. Kita minta dosa diampunkan dalam keadaan sambil. Macam kita sambil main minta lecture, lecture mungkinlah markah kesian ke apa kan, sambil dia macam tak serius lah benda tu. So itu pentingnya kita kena tahu kenapa kita buat tu. Sebab kadang-kadang kita buat je, tapi sebab kita tak, jap, ni untuk ni, cara kita baca tu dengan hati mengharap benda tu lah, bukan macam sambil lalu lisan sahaja. Tu Simon. So hopefully tengok sendiri hadis tu lah, supaya kita ni macam cerita kan, sebab kita nak elak kita just berpegang betul ke? Betul lah, Ustaz pernah cakap, rasa dia macam tak kuat. Sebab kalau kita tak hafal pun, tapi kita pernah tengok sendiri, dia untuk kita at least dia satu pegangan yang konkret lah kan. So insyaAllah, so untuk Simon tengok sendiri hadis tu untuk tasbih kafarah, supaya kita pernah tengok sandaran full dia lah insyaAllah. So kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.